What's up? Apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Mokfit. Bagi korang yang dah biasa dengan channel kami, selamat kembali. Bagi korang yang baru saja bertemu dengan video ataupun channel kami, selamat datang. Dalam channel kami akan kongsikan kepada anda tips-tips berkenaan dengan fitness, workout, diet, nutrition dan sebagainya. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada korang 10 senaman yang korang boleh lakukan di rumah menggunakan nampak tak? Adjust sikit. Benda tu. Kerusi. Okay. So, are you guys ready? Jom kita tengok macam mana nak melakukan 10 jenis senaman yang boleh korang lakukan menggunakan kerusi di rumah. Jom. Okay guys, jadi sedikit nasihat ataupun sedikit cadangan kalau korang nak melakukan senaman ni di rumah. Make sure korang ada kerusi yang macam ni. Maksudnya kerusi yang stabil, kukuh, solid lah orang kata. Bukannya jenis kerusi plastik yang kalau kita pijak sekali dia akan pecah dan sebagainya. Sebab antara senaman yang saya nak tunjuk kat korang ni memerlukan korang untuk memijak kerusi ni dan berdiri. Jadi kita tak nak lah kerusi yang kerusi yang tak berapa kuat tu, akibat daripada kita melakukan senaman tu nanti jadi rosak pula kerusi tu. Habis mak korang habis marah mak korang kat rumah tu pula kan. Aku pula dipersalahkan. Okay, anyway, jom. Jadi senaman pertama yang saya nak tunjuk dinamakan sebagai step ups. Jadi step ups ni senaman yang akan melatih korang punya quadriceps dan juga hamstring ataupun senaman yang kaki lah. Jadi jom kita tengok macam mana nak melakukan step ups. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tukar kaki kiri pula. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, itu dinamakan sebagai step ups. Next, kita akan buat side step ups. Jadi kita akan ambil posisi sisi dan instead of kita menghadap kerusi, kita ambil sisi dan juga kita akan langkah dan naik daripada sisi. So side step ups, jom kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah terlebih satu. Saya nak demo je kan. Okay, tak apa. Jom kita buat kaki seterusnya. Kaki sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cantik. Alright, next kita akan buat Bulgarian split squat. Jadi Bulgarian split squat ni ialah satu kaki diletakkan di atas kerusi, satu lagi langkah ke depan dan kita akan turun seolah-olah lunges. Tetap, yalah, kadang-kadang setengah orang panggil dia lunge, tapi bila dalam posisi sini dipanggil sebagai split squat. Jadi bila kita buat split squat ni, antara masa yang kita akan main ialah quadriceps, hamstring dan juga glutes. Jadi jom kita letak kaki kanan dulu di atas kerusi. Kita buat 5 di sebelah kanan, lepas tu 5 sebelah kiri, just untuk demo. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Jom kita tukar kaki pula. Kaki kiri pula akan berada di atas kerusi. Kaki kanan langkah ke depan. Jom. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Okay, next ialah single leg squats. Jadi single leg squats, kita dah biasa melakukan squat sebegini. Tapi kali ini kita akan angkat sebelah kaki dan hanya gunakan kaki ni untuk support badan kita. Turun pelan-pelan sehingga duduk di atas kerusi. Kemudian menggunakan kekuatan kaki ini, kita cuba bangkit daripada kerusi sehingga dalam posisi berdiri. Sebegini. So itu dinamakan sebagai split squat. Dan itu merupakan satu rep. Jom kita lakukan 5 rep. Menggunakan kaki belah kanan, kemudian kita akan tukar dan juga lakukan di kaki belah kiri. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, sepanjang pergerakan, cuba untuk stabilkan badan supaya tidak terhuyang-hayang. Sekarang kita akan guna kekuatan kaki kiri pula.
kaki kanan di hadapan. Stabilkan badan dengan meletakkan tangan ke hadapan sebegini. Turun. 1. Whoop. 2. 3. 4. 5. Nampak kan? Nampak macam mudah tapi sebenarnya sangat mencabar. Cuba lakukan di rumah. Next, kita akan lakukan single leg side lunges. Jadi saya akan letakkan kerusi ini di sini. Jadi untuk melakukan single leg side lunges, kita ambil langkah sikit. Kemudian sebelah kaki diletakkan di atas kerusi. Ambil langkah untuk stability. Dan kita boleh letakkan tangan di hadapan untuk stability. Menggunakan kekuatan kaki yang di atas lantai, kita akan turun sehingga paha kita hampir selari dengan lantai. Alright. Anda akan rasa stretch di sini. Kemudian naik. Itu dikira sebagai satu rep. Turun. Naik. 2. Naik. 3. 4. 5. Ingat, sepanjang pergerakan, pastikan badan anda tegak dan cuba untuk kawal pergerakan supaya anda tidak terhuyung-hayang. Kita tukar kaki. Sama juga, kita ambil langkah. Kaki kiri pula di atas kerusi. Jadi, menggunakan kekuatan kaki kanan. Lupa, tangan anda ke depan untuk stability. Menggunakan kekuatan kaki kanan, kita akan turun. 1. 2. 3. 4. 5. Alright. Jadi senaman tadi tu kita akan rasa dia akan mencabar di otot di sebelah dalam paha yang dinamakan sebagai adductors. Jadi otot sebelah adductors akan terasa bagi kaki yang berada di atas kerusi. Sementara kaki yang berada di atas lantai, kita akan rasa dia punya kesannya kepada quadriceps kita. Okey, senaman seterusnya yang kita akan buat ialah dinamakan sebagai decline push-ups. Jadi decline push-ups sama seperti push-ups biasa, cuma bezanya kaki kita dia akan diletakkan di atas kerusi sementara tangan kita berada di atas lantai. Jadi itulah posisi decline. Jadi saya ambil ruang sikit. Jadi untuk demonstrasi, sekejap, saya adjust sikit kamera ni. Jadi untuk melakukan decline push-up, seperti yang saya katakan tadi, tangan akan berada di atas lantai, kaki di atas kerusi. Dan ini ialah posisi decline. Maka kita akan cuba lakukan 10 reps sebagai demonstrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk menjadikan decline push-up lebih mencabar, anda boleh lakukan ataupun korang boleh lakukan dengan sebelah kaki sahaja yang menyentuh kerusi. Lagi sebelah kaki dinaikkan. Itu dinamakan sebagai single leg decline push-up. Mari saya tunjukkan macam mana. Jadi kalau untuk decline push-up tadi, kita letak dua-dua belah kaki menyentuh di atas kerusi. Untuk single leg decline push-up, sebelah kaki lagi diangkatkan. Dan kita akan turun. Saya akan cuba buat 5 rep. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan tukar kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Cantik. Jadi decline push-up adalah senaman yang sangat popular untuk melatih otot dada. Tetapi bila kita melakukan dalam keadaan decline, iaitu kaki berada di atas, jadi kita mencabar kita punya otot core kita. Otot core kita termasuk dengan otot abs lah, ataupun setengah orang kenal sebagai six pack kan. Jadi bila kita lakukan decline push up dalam keadaan single leg, itu menjadikan pergerakan tu lebih mencabar buat kita dan akan membuatkan kita secara tak langsung melatih otot core kita dengan lebih lagi. Okey, senaman seterusnya yang kita akan lakukan ialah tricep dips. Jadi tricep dips akan melatih kita punya otot triceps, dan cara dia ialah dengan meletakkan tangan di atas kerusi, kaki diluruskan ke depan dan kita akan turun perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Mari saya cuba tunjuk sekali lagi dalam keadaan
Mungkin korang boleh tengok daripada tepi. Posisi sebegini. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, senaman seterusnya yang kita boleh lakukan ialah dalam keadaan kita duduk di atas kerusi. Ini mungkin korang akan tertunggu-tunggulah sebab apa gunanya kerusi kalau tak duduk kan. Finally kita dapat duduk atas kerusi. So, untuk senaman ni kita akan lakukan, nama senaman ni seated knee tucks. Cara untuk melakukannya ialah dengan duduk di hujung kerusi. Janganlah sampai hujung sangat, nanti akan tergelincir jatuh, injured pula kan. So, duduk di hujung kerusi sebegini dan anda ada ruang untuk sandar sedikit kan ke belakang. Tapi jangan sandar sampai menyentuh sandar kerusi. Pastikan anda sikit lagi nak sandar. Okey, inilah posisi permulaan. Tarik. Itu dikira sebagai 1 dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi senaman tadi itu untuk melatih abs anda ataupun senaman untuk melatih otot di bahagian perut. Jadi senaman terakhir yang saya nak tunjukkan ialah dinamakan sebagai raised leg sit-ups. Jadi untuk melakukan raised leg sit-ups ni, kita lakukan seperti macam nak melakukan sit-ups dalam posisi baring. Cuma bezanya kaki kita akan diletakkan di atas kerusi. Kemudian kita lakukan sit-up seperti biasa. Mari saya tunjukkan macam mana. Okey, kaki diletakkan di atas kerusi. Ini dipanggil sebagai raised legs. Kemudian kita lakukan sit-ups. Saya akan cuba demo untuk melakukan 10 reps. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi itu dia tadi raised legs sit-ups. Akhirnya dapat juga duduk menggunakan kerusi ini. Okey, jadi itulah tadi saya dah tunjukkan kepada korang semua 10 jenis senaman menggunakan kerusi yang korang boleh lakukan di rumah. Jadi pesanan terakhir saya, just nak make sure sebelum korang buat senaman ni, pastikan kerusi korang sesuai lah untuk buat senaman ni. Janganlah pakai kerusi yang tak sesuai, kan? Kerusi tu mesti solid, kan? Jadi untuk mengelakkan korang daripada terjatuh, tercedera, dan juga untuk mengelakkan daripada kerusi itu sendiri rosak. Alright, jadi suka tak video macam ni? Kalau korang suka, like sikit. Nak tengok korang buat like sekarang. Like. Kemudian jangan lupa untuk kongsikan kepada kawan korang, tag mereka di Facebook, Instagram dan sebagainya. Ataupun boleh share video ni kepada kawan-kawan korang. Juga jangan lupa untuk subscribe kepada channel Mokfi supaya korang takkan ketinggalan untuk menyaksikan atau menonton video-video terbaru daripada kami. Alright, love you guys. Sekian saja, kita jumpa di video akan datang. Sekian, peace out.